Ya. Bersama dengan kelas ya, kelas online biologi ekstra bersama dengan Cikgu Mardiana Syarita binti Muhammad Razmin daripada Sekolah Menengah Sains Macang. Okey. Untuk kelas kita hari ini fokus kepada bab 2 ya, bab 2 sokongan dan juga pergerakan. Okey, kalau kita tengok ya daripada ni kehadiran baru 26. Satu kemungkinan dia orang ada kelas. Sekarang ni tengah masuk. Jadi Cikgu Mardiana bolehlah nak bagi teori banyak sikit pun tak apa sementara menunggu ya. Okey. Jadi Cikgu serahkan kelas ni kepada Cikgu Mardiana. Sila. Okey, terima kasih Cikgu Mazina, Cikgu Ruslina, Cikgu Nurdiana. Okey, teacher akan mula share screen sekarang. Okey. Jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi sekejap ya. Jadi pada hari ini bersama dengan teacher ya, teacher Mardiana Syarita Muhammad Razmi. Okey, teacher mengajar di Sekolah Menengah Sains Macang. Okey, kita akan ada kelas online Bio Extra yang dianjurkan oleh Majlis Guru Cemerlang Malaysia Negeri Kelantan. Inisiatif daripada Cikgu Mazina, Cikgu Roslina, Cikgu Nurdiana dan Cikgu Ruziah dan GC dan Cikgu Bayu Negeri Kelantan. Jadi untuk hari ini, slot kita pada hari ini, kita akan membuat revisi, ulang kaji bab 2 pergerakan dan sokongan. Okey, boleh start dekat Kak Ana? Ataupun nak tunggu boleh. Kak Ana? Okey, boleh Boleh. Okey Kak Ana, terima kasih. Okey, jadi bila kita melihat kepada paparan yang teacher tunjukkan di sini ada gambar ikan kan, ada gambar belalang, ada gambar burung. Jadi seperti yang kamu dah belajar sebelum ni bab 2, teacher rasa kamu dah belajar tu ketika bulan 2 lah teacher rasa kan, ataupun ada yang awal bulan 1, masih ingat lagi kan? Kita ada belajar tentang mekanisme pergerakan kepada haiwan. Yang mana haiwan-haiwan yang kita belajar ni bukan semualah. Okey. Okey, jadi dalam bab 2 ini kita ada belajar tentang mekanisme pergerakan haiwan. Di mana dalam subtopik ini hasil pembelajaran yang kamu perlu kuasai ialah kamu akan dapat menerangkan secara ringkas mekanisme pergerakan pada haiwan. Cakap dia secara ringkas kan, tapi banyak soalan boleh ditanya Contoh macam soalan SPM 2017 kan, ikan tu 12 markah soalan 2 tu ikan sahaja semata-mata kan. Cuma adalah soalan yang D tu dia tanya tentang kesan air panas kan. Okey, sebab itu digabungkan daripada tajuk lain sebab bila soalan tu dia boleh dalam soalan SPM ni dia boleh gabung dua part ke untuk melengkapkan satu soalan. Jadi kalau tengok kepada gambar di bawah ni, kita ada gambar cacing kan, kita belajar pasal cacing. Lepas tu kita belajar pasal ikan, kemudian pasal belalang. Kemudian pasal katak dan juga pasal burung. Jadi untuk hari ni bahan yang teacher bekalkan pada kamu sebelum ni yang Cikgu Mazinah dan dah forward pada kamu adalah tentang ikan. Jadi kita akan fokus lebih sikit tentang ikan lah. Semua dah dapatkan soalan ni kan? Soalan ini adalah soalan struktur, soalan kertas 2, soalan nombor 2, SPM 2017. Bila tengok soalan ni, apa kamu rasa? Boleh jawab tak? Ada idea tak macam mana nak jawab? Teacher rasa semua ada idea kan? Dah jawab belum? Kalau dah jawab, maka kamu akan lebih cepat menangkap apa yang teacher nak ajar pada hari ini. Tapi kalau tak sempat nak jawab pun tak apa. Sama-sama kita belajar tengok daripada apa yang teacher akan tunjukkan. Kak Nah, gambar bawah ni macam mana nak hilangkan gambar kat bawah ni? Gambar mana tu? Ada gambar kat bawah ni, ditutup sikit Kak Nah. Gambar Nah ke? Gambar Nah. Kak Nah ada pelajar punya nama. Oh, okey nanti. Ada tak? Ada lagi Kak Nah? Ataupun nak just kecilkan kecilkan, minimize. Nah dah minimize Kak Nah. Okey.
Okey. Okey. Jadi ini adalah soalan nombor 2, teacher bacakan ya. Takut ada lagi yang baru ini baru first time tengok kan. Okey, Rajah 2.1 menunjukkan struktur seekor ikan. Nak guna mouse nak. Oh, nak guna mouse. Tekan Okey, sorry mouse. Kak. Okey. Sekejap Okey. Rajah 2.1 menunjukkan struktur seekor ikan. R, S dan T adalah sirip-sirip pada ikan tersebut. Rajah 2.2 menunjukkan keratan rentas merentasi XY. Jadi biasa bila kita nak jawab soalan kertas 2 ni adalah kalau bagi teacher menggunakan 5 item, 5 kriteria yang teacher selalu gunakan tips supaya kita akan menjawab tu berfokus kepada apa yang ditanya oleh soalan. Teacher nak ambil pen kejap. Okay. Jadi pertama sekali kita ada pokok soalan pokok soalan. Jadi, atas stem tak? Stem soalan. Stem kan? Guna stem. Okey. Stem soalan struktur dihilang Okay. jadi kenapa pen nak jadi hilang bila nak tulis? Iya. Kejap Kak ya. Okey, boleh. Okey, cuma ditutup Okay, nak punya ni, nak kena tarik di tempat lain kejap. Okey, nak tarik dia dah kat sini. Boleh tak? Okey, boleh Kak, boleh. Okey, jadi macam Cikgu Mazinah dia guna stem soalan kan, macam teacher pokok soalan, benda yang sama je lah, iaitu struktur seekor ikan. Jadi kita dah dapat gambaran awal, kemungkinan besar soalan ni dia nak tanya pasal tajuk pergerakan dan sokongan, bab 2 tingkatan 5. Jadi bila kita dah cari awal-awal apa dia punya pokok soalan, kita punya fikiran akan lebih kita kata berfokus. Tak adalah fikir yang form 4 ada 9 bab kan, form 5 ada 6 bab kan. So dia akan lebih berfokus. Kemudian dia bagi lagi tentang sirip-sirip pada ikan. Dan Rajah 2.2 menunjukkan keratan rentas merentasi XY. Okey, lepas tu dalam biologi biasanya, bukan biasalah, kebiasaan memang banyak kali. Soalan ni kamu tengok mesti ada gambar. Gambar ni kita panggil dia sebagai stimulus. Okey, stimulus ataupun rangsangan. Boleh jadi gambar, boleh jadi graf, boleh jadi jadual, boleh jadi pernyataan. Yang mana dalam gambar ni, dalam stimulus ni telah ada banyak bantuan kepada kita untuk kita menjawab soalan. Cumanya kamu kena tengok, analisis apa dalam gambar ni. Dalam gambar ni pun katalah kamu tak kenal ikan kan, tapi kamu nampak dah, ikan ni ada banyak sirip. Tapi kenapa banyak sirip ni sirip apa nama, tu sirip apa nama. Jadi kat sini dia telah membantu kamu supaya berfikir. Macam kat atas ni kan, yang ni apa nama sirip R ni kan. Kan sirip dorsal. Lepas tu S, sirip ekor kan, T. Lepas tu tengok pula otot P kat sini. Dalam Rajah 2.2 kan, ini tulang belakang tulang belakang, di sisi tulang belakang kiri dan kanan kita ada otot mayutum kanan dan kiri. Sekarang kamu dah nampak dah otot mayutum ni. Kamu dah nampak dalam rangsangan. Cumanya untuk dapatkan markah, kamu kena sebut otot mayutum kanan, otot mayutum kiri. Kemudian kamu masukkan pula bila otot mayutum kanan mengecut, otot mayutum kiri mengendur. So kita panggil apa tindakan yang berlawanan ini? Ini adalah tindakan antagonis ataupun tindakan antagonistik, tindakan yang berlawanan. So stimulus sangat penting. Kalau kita tutup, kalau teacher tutup gambar ni, boleh tak kamu jawab? Namakan sirip R dan sirip T. Memang tak boleh. Jadi ini adalah rangsangan yang bermakna. Okey. Lepas tu tengok kepada A1 A1, namakan sirip R dan sirip T. Okey, so namakan, kalau macam teacher gunakan ini sebagai kata. Kalau Cikgu Mazinah lain kot. Kak Nah, guna apa Kak Nah ni? Namakan ni. Kalau kita gunakan kata tugas maksudnya password. Maksudnya kalau nama siapa bersin tu? Tolong mute-nya. Tolong mute. Hello.
Hello. Hello. Nah? Saya ada. Okey. Nak mute. Oh. Cikgu Madiana Bersin ke tu? Mana Madiana? Madiana tu boleh kat ni. Madiana hilang. Ada. Okey, dah masuk Kak. Sebab tadi bila ada orang call, dia jadi disconnected. Ya. Nak kena share screen balik kan tak? Share balik. Dia dah hilang dah. Okey, sekejap ya. Okey, dah ada Nah kan? Okey. Okey, alhamdulillah. Screen pula ada. Okey, sekejap Okey. Jadi, ulang balik kan Tadi kita dekat mana tadi Okey, namakan siri A dan siri T tu kan. Macam tadi teacher cakap kita kena tulis ejaan dengan betul. Supaya bila pemeriksa tanda kertas kita, tak boleh nak takwil dah. Tak boleh nak petikai dah. Oh, mesti bagi betul pelajaran. Okey, kemudian kita ada kata kunci. Apa yang ditanya? Siri R dan siri T. Okey. Jadi kena jawablah. Kena berhati-hati. Biasa pelajar bila ada S label, R label, T label, katalah ada pula dia label kat sini kan sebagai B kan. Dia mula kelapa mata. Berdebar kan, masuk Dewan Exam kan berdebar. So kita masuk Dewan Exam jangan rasa berdebar, jangan rasa kalut, jangan takut. Sebab kamu dah usaha yang terbaik. Sekarang kita hanya buat yang terbaik dalam Dewan. Lepas itu kita berserah kepada Allah Jangan takut. Bila kamu takut, mula nak jadi blank. Kalau blank, minta doa banyak-banyak, pergi ambil ais banyak kalau boleh, kalau tak boleh doa banyak-banyak, insya-Allah Allah akan tunjukkan jalan keluar Nak ada kipas dekat ke? Apa dia Kak? Ada kipas Bunyi angin. Tak ada kipas. Tak ada kipas ni Kak. Alia Maisarah ni Alia Maisarah ada kipas ke? Sebab tengok tak mute tu mic. Tolong mute ya. Tolong mute belakang. Terima kasih Alia. Okey, nak sambung Kak Nai? Ya. Okey, jadi kita pun tengok pula kepada markah yang diberi 2. Maksudnya setiap R untuk T ni satu markah. Okey, jadi kita buat revision sikit tentang tajuk ni. Sebelum kita jawab soalan, kita buat revision sikit. Okey. Jadi kamu dah belajar teacher percaya kan semua dah belajar bab 2, semua dah belajar dah pasal ikan, betul tak? Jadi tak perlu teacher terangkan dengan lebih, tak perlu teacher masuk detail kan. Cuma teacher nak ajar kaedah untuk kita membuat ulang kaji. Masa belajar pun boleh guna juga ni. Sebab dalam biologi banyak proses ada, betul? Jadi setiap tajuk yang ada proses, kita boleh gunakan kaedah ni lah untuk memudahkan lah. Kalau rasa senang boleh guna, kalau rasa tak biasa tak apa. Boleh jadikan panduan sikit-sikit lah. Okey, jadi OCPR. Apakah O? O adalah Objective of Question. Tajuk apa? Contoh macam kali ni kita nak buat revision tentang ikan. So objective of question kita adalah tentang ikan. Okey, kemudian kita ada C. C ni karakteristik, ciri. Apa ciri pada ikan yang membolehkan ikan tu boleh bergerak? Kan? Lepas tu P ni merujuk kepada proses, R ni kepada result. Jadi keputusannya apa lepas tu? Okay, sebagai contoh Okey, contoh macam sekarang ni O kita adalah pergerakan ikan. So kita nak buat revision tentang ikan. Okey, kita pun fikir. Okey, cikgu dah ajar dah, cikgu Mazinah dah ajar dah, cikgu Rustina dah ajar, cikgu Nurdiana dah ajar kan, cikgu Ruziah dah ajar, cikgu Madiana pun dah ajar, siapa lagi, cikgu Nasihah, ramai cikgu Bayar di seluruh negeri Kelantan kan. Cikgu Hairani semua tu kan. Jadi ingat balik apa yang cikgu kita ajar. Ciri pada ikan. Yang membolehkan dia boleh berenang. Sekarang ni ikan ni adalah haiwan akuatik. Haiwan yang hidup dalam air. So dia perlu mengatasi rintangan air. Jadi bagaimana Tuhan menjadikan ikan ni boleh mengatasi rintangan air? Untuk
untuk mengurangkan rintangan air. Kalau kamu tengok kalau kamu pernah tengoklah berita-berita dunia kan, tunjuk peluru kita panggil apa dah Kak Nam? Peluru berpandu. Peluru berpandu kan. Tengok macam mana bentuk dia. Bentuk peluru berpandu ni dia bulat dekat depan, ke belakang tu dia meruncing. Kenapa? Saintis yang bina peluru berpandu tu dia buat dekat depan ni bulat, kat belakang tu dia runcing. Untuk mengurangkan rintangan udara. Suruh cepat sampai kan ke negara yang nak dibom tu kan. Na'udzubillah kita doalah negara kita, dunia ni dijauhkan daripada perang lah. Perang yang ada pun kita berhenti. Sama juga macam ikan. Kita tengok gambar kat sini ikan ni dia berbentuk bulat di bahagian anterior. Anterior ni bahagian depan, kemudian dia meruncing ke bahagian belakang. Dia meruncing macam tu bentuk dia. Ini kita posterior, bahagian belakang. So ini kita panggil berbentuk larus. Larus. Ikan ni dia berbentuk larus. Kenapa badan dia berbentuk larus? Untuk mengurangkan rintangan air. Kemudian ikan ni, kalau yang anak-anak perempuan tu kan, rajin tak masa cuti, dekat 2 bulan cuti ni pernah tak siang ikan? Atau lemak siang ikan? Apa tengok pada ikan ni? Ada sisik kan? Jadi ikan ni dia bersisik. Dan dia disaluti oleh lendir juga untuk mengatasi rintangan air. Kemudian kenapa ikan tu boleh bergerak? Okey, dia boleh membengkok ke kanan badan dia kan, ke kiri. Lepas tu ekor tu boleh melibas kan. Siapa yang beli ikan tahulah kan. Teacher ada ikan banyak, ikan akuarium. Tunjuk siapa nak pusingkan kamera ke sana. Okey, tak apalah, tengok ikan masing-masing kan. Disebabkan dia ada otot yang bertindak secara berlawanan, iaitu otot antagonis. So untuk ikan kita ada otot mayotom kanan dan otot mayotom kiri. Okey, tengok ni ikan tenggiri kan. Ikan tenggiri ni ikan air ni. Warna putih ni ikan tenggiri lah saya rasa ni. So ini tulang belakang, di sisi tulang belakang kita ada otot mayotom. Otot mayotom kanan dan otot mayotom kiri. Okey ni Okey. Jadi lepas itu cuba kamu tengok lagi rangsangan tadi. Kalau kamu lupalah ikan tu ada sirip kan. Rangsangan dah bagi kan. Ada pelbagai sirip pada ikan. Kenapa Kenapa ikan ni ada banyak sirip? Untuk mengatasi masalah ketidakstabilan ketika berenang. Antara yang ikan hadapi untuk berenang iaitu pertama masalah dia bergolek. Tahu macam mana bergolek? Bergolek kan? Bergolek. Nampak tak tangan teacher? Lepas tu kalau junamat, dia macam ni. Kemudian pesongan, macam ni. Ikan ni masalah dia sama dengan kapal terbang. Kapal terbang pun mengalami masalah yang sama macam tu juga. Sebab itulah kapal terbang dia ada banyak sirip dia kan. Kita panggil sayap. Bukan sirip, panggil sayap Okey, lepas tu tengoklah kena tahu nama-nama dia. Kena tahu nama-nama dia. Nama-nama untuk sirip ikan ni. So atas ni kita ada sirip dorsal. Keluar untuk SPM kan. Mana sekejap nak patah balik tadi. Cuba saya patah balik ni. Okey, yang ni Yang ni. Kan? Ui, datang pula yang ni R ni sirip apa kan? Oh, dia kata depan ni sirip dorsal. Belakang ni sirip apa? Cikgu tak ajar ni dia cakap. Padahal cikgu dah ajar dah. Sirip yang ke atas ni adalah sirip dorsal. Sirip dorsal. Okey. Lepas tu kat belakang ni kita ada sirip ekor. Ataupun kita panggil juga sebagai sirip kaudal. Kemudian dekat sini kita ada sirip ventral. And then sirip pelvis, kemudian sirip pectoral. So antara sirip-sirip ni ada yang berpasangan dan tidak berpasangan. Kalau yang tidak berpasangan, contoh macam sirip dorsal, dia ke atas je ada. Kan? Dan sirip ventral, bahagian bawah ni kan, dia tak berpasangan. So sirip yang tak berpasangan ni dia akan mencegah pesongan dan juga golekan. Kalau untuk sirip yang berpasangan seperti sirip pelvis dan sirip pectoral, dia akan mencegah junaman dan golekan. Dan sirip pectoral ni yang kita buat TB ni tidak berpasangan yang B ni berpasangan. Okey, macam sirip pectoral ni dia adalah sebagai kemudi untuk menukar haluan. Kamu tengok ikan berenang kan, dia nak pusing kanan, macam tu kan dia pusing kiri. Itu adalah tugas sirip pectoral. Dan dia juga sebagai brake untuk memperlahan atau menghentikan pergerakan ikan.
Okey, habis untuk C. Sekarang kita pergi kepada P. P ni adalah proses. Apa proses yang berlaku? Okey, sekarang kita nak cerita pasal pergerakan ikan. Bagaimana ikan tu boleh bergerak? Ikan tu kenapa dia boleh bergerak? Kerana ekor dia dapat dilibas ke kanan dan ke kiri yang akan menghasilkan daya tujah ke depan. Tapi bagaimana ikan tu boleh dikibas ke kiri dan ke kanan? Disebabkan badan ikan tu boleh membengkok ke kanan, selepas tu ke kiri secara bergilir-gilir. Bagaimana badan ikan ni boleh membengkok pula? Disebabkan pengecutan dan pengenduran otot mayotom kanan dan otot mayotom kiri. Okey, pengecutan dan pengenduran otot mayotom membolehkan ikan mengibas ekor. Apabila otot mayotom di sebelah kiri badan mengecut, otot mayotom sebelah kanan dia akan mengendur. Itu kita panggil tindakan antagonis. Yang ni kamu wajib buat. Kalau tak buat maka tak akan dapat markah. Okey, dan ekor akan dilibas ke kiri. Jadi dia ikut side. Ekor ni akan libas ke arah mana? Bahagian kiri ke kanan yang mengecut. Yang mengecut, katalah kiri mengecut, maka ekor tu akan dilibas ke kiri. Katalah otot mayotom sebelah kanan ikan yang mengecut, maka ekor tu akan dilibas ke kanan. Apabila otot mayotom di sebelah kanan badan mengecut, otot mayotom di sebelah kiri mengendur. Ekor akan dilibas ke kanan pula. Jadi pergerakan ini silih berganti, pengecutan dan pengenduran yang silih berganti ni dia akan menyebabkan ikan tu akan dilibas ke kiri dan ekor ikan dilibas ke kiri dan ke kanan, lalu akan menghasilkan daya tujah untuk menolak ikan ni bergerak ke hadapan. Jadi apa berlaku kalau daya libasan ekor tu kurang? Apa berlaku? Cuba fikir. Adakah yang nak jawab? Adakah yang nak memperdengarkan suara dia? Adakah? Okey, tak apa. Kalau kurang libasan ekor ni kanan dan ke kiri, maka kurang daya tujah yang dihasilkan. Jadi pergerakan ikan pun akan jadi perlahan. Bila mana pula ekor tu kurang dilibas? Contoh bila ikan tu ekor dia mengalami kecederaan maka kurang libasan ekor, kurang ikan itu mengibas ekor dia, maka kuranglah daya tujah yang terhasil. Jadi ikan tu akan mempunyai masalah untuk bergerak lah. Masalah untuk berenang ke hadapan, pergerakan berenangnya lebih perlahan. Okey, tambahan Kak untuk proses tu, Ya Kak Nah? Untuk proses tu dia mudahnya ekor akan dikibaskan mengikut arah di belah mana otot itu mengecut. Ya Kak Nah. Kalau otot belah kanan mayotom belah kanan mengecut, maknanya ekor akan dilibaskan ke belah kanan. Betul Kak Nah. Okey, betul. Okey, tambahan baca Umar Sinah tadi tu bila mana otot sebelah kanan yang mengecut, ekor tu akan dilibas ke kanan ikut belah mana yang mengecut itu. Selalunya murid dia tak faham yang golekkan, junaman dan pesongan. Ada sebut tadi Ada Kak. Dalam gambar ni Kak. Nak ulang ke Kak Nah? Tak apa, budak okey tu, senyap tu okey lah. Kita buat andaian macam tu sebab kita tak nampak dia orang. Okey Kak Nah. Okey. Jadi tadi teacher dah sebut tadi kan masalah golekkan, junaman, pesongan ni kan. Kalau kamu tak dapat ikut, boleh respon boleh unmute mic tu, tak apa. Kita macam dalam kelas lah sekarang ni. Jangan formal sangat. Biar dia tu pakai formal kan. Okey, ingat balik kalau golekkan, nampak tak tangan teacher ni? Okey, kejap Okey, bila golekkan katalah ni ikan dia bergolek. Itu adalah golekkan. Kalau junaman macam ni. Nampak junaman. Kalau pesongan macam ni. Okey, lain golekkan begini. Junaman begini. Pesongan begini. Itu 3 masalah yang dihadapi oleh ikan. Jadi bagaimana dia atasi? Tadi kita cakap tadi kan, dengan adanya pelbagai sirik dorsal, sirik ventral mencegah pesongan dan golekkan. Sirik pelvis mencegah junaman dan golekkan. Dan juga sirik pectoral lah sekali tu Sebab pernah keluar soalan SPM objektif.
Biasa kita belajar sirip pelvis kan mencegah julangan dan golekan. Tapi jawapannya ada sekali sirip pectoral sebab ini adalah sirip yang berpasangan. Tu tambahan satu lagi. Okey Kak Ana. Tu sebab tu sebabnya kalau untuk paramecium, kalau kita tengok pergerakan paramecium kan dia tidak ada sirip dah. Dia untuk paramecium bila dia bergerak dia perlu bantuan silia dia. Jadi tu sebab paramecium dia pergerakan dia berpusing. Berputar pada paksi. Berputar pada paksi. Kalaulah paramecium ni, sebab paramecium ni rupa dia kalau awak tengok selalu kata bentuk macam tapak selipar kan. Sebenarnya dia bentuk macam timun batang. Kenal belaka tak timun batang tu tak? Dan penuh dengan silia. Jadi pergerakan dia tu berputar pada satu paksi. Jikalah paramecium ini ada sirip macam ikan, dia tak akan berputar macam tu. Okey, itu dia tambahan. Terima kasih Kak Ana. Kak Ana rekod dah ni Kak Ana kan? Ya, rekod. Nanti nak masuk dalam YouTube. YouTube nak ada YouTube. Okey, jadi keputusan dia, result dia R. Okey, kita dah tadi dah discuss pasal proses kan? Okey, ini menyebabkan dapat menghasilkan daya tujah yang akan menolak badan ikan tu ke hadapan. So ikan ni dia boleh berenang ke hadapan. Jadi teacher harap clear clear untuk OCPR untuk tentang pergerakan ikan. Sekarang kita masuk yang ni pun teacher dah sebut tadi, cuma teacher just besarkan sikit lah sebab takut tadi ada yang tak nampak kecil ke. Tapi rasa dah faham semua dah kan? Pergerakan ikan kan? Okey. Kita pergi kepada bila kaedah OCPR ni kamu boleh apply kepada semua tajuk yang ada proses. Contoh dalam bab ni kita belajar juga kan pergerakan cacing kan. So buatlah OCPR untuk cacing. Apa ciri cacing? Kalau cacing kan apa otot antagonis dia? Kan? Belalang pula. Lepas tu katak pula. Lepas tu burung. Nanti boleh cuba buat Okey. Jadi soalan tadi kamu dah tengok soalan, kita pergi ke sini kan, soalan kan. Kita nak tunjuk yang ni Okey, soalan ni dia bila soalan ni kita nak bina soalan ni, kita ada beberapa benda yang kita perlu pertimbangkan. Antaranya construct. Construct ni dia based on taxonomy Bloom. Okey, sebelum ni taxonomy Bloom penilaian tu dekat bahagian atas. Tapi bila ada yang revise taxonomy Bloom, maka sekarang ni penilaian tu diletakkan di bawah. Yang paling tinggi adalah bahagian atas, sintesis, mencipta. Okey, jadi construct. Biasa kalau soalan nombor 1, soalan nombor 2, construct yang banyak ialah pengetahuan. Okey, remember ni remember ni ini adalah pengetahuan. Dia adalah yang paling bawah. Contoh bagaimana soalan yang pengetahuan ni? Yang ni. Soalan nombor 2A1 ni. Namakan sirip R, namakan sirip T. Kamu just recall je. Okey, cikgu ajar, sirip R ialah dorsal. Sirip T ialah sirip ventral. Kat sini teacher nak kamu take note sikit Biasa pelajar kan, namakan sirip R dan sirip T. Okey, R dia pun buat dorsal. T ventral. Kamu kena tulis balik sirip dorsal, sirip ventral. Biasakan begitu. Ada pula kan, namakan sel darah P. Mulalah buat P tu kamu tulis merah je. Kamu kena buat sel darah merah. Nak dapat skor A+ bio tak susah pun. Kamu kena jawab dengan DAS. Apa itu DAS? Detail, accurate and specific. Detail, accurate and specific. Maka insya-Allah A+ akan dalam genggaman kamu. Tak susah untuk dapat skor A+. Okey, nak tambah. DAS ini ringkasan detail, accurate, specific ni diperkenalkan oleh Cikgu Roslina Cikgu Kak Ana. Okey. Dia yang mulanya Okey, terima kasih Kak Ana.
Nak dapat daripada cikgu lain. Cikgu Linda nak dapat. Terima kasih Kak Nah, terima kasih Kak Roslina. Okey. Yang kedua tadi tu kita nak patah balik kepada kejap ya. Kena buat mouse dulu. Okey. Oh dah banyak conteng dah Teacher padam kejap. Okey. Yang kedua, kita ada kefahaman. Kefahaman ni di dua lapis. Dua lapis. Maksudnya bagaimana? Contoh katalah organel X tu adalah mitokondria. So soalan pun tanya, terangkan fungsi X. Jadi untuk kamu boleh bagi tahu fungsi X tu apa, kamu kena tahu dulu X tu apa. Barulah kamu boleh jawab. Sebila soalan tu perlukan berlapis pemikiran, dua lapis kan, maka itu adalah soalan aras kefahaman. Naiklah sikit tu. Jadi dah masuk nombor 3, nombor 4, nombor 5 soalan struktur, maka akan ada lebihlah soalan soalan konstruk kefahaman. Jangan tertukar aras dengan konstruk. Kalau aras, kita ada aras rendah, aras sederhana, aras tinggi. Biasanya untuk soalan nombor 4, nombor 5, kalau kamu dah biasa jawab soalan past year nombor 4 dengan nombor 5 ni dia akan ada lebih sikit soalan yang membawa markah kepada aras tinggi. Tapi jangan risau, tak semestinya soalan nombor 5 ni susah. Tak semestinya. Kadang-kadang nombor 1 tu susah kan. Sebenarnya tak ada istilah susah pun. Kamu jawab je. Yang menjadi masalah sekarang, kamu takut nak jawab. Kamu takut salah. Jangan takut salah. Yang cakap salah tu kamu je. Tapi sebenarnya apa yang kamu jawab tu betul. So jawab je. Sebab cikgu-cikgu tak tahu kamu jawab apa. Yang tahu hanyalah kamu dan pemeriksa. Cikgu tak boleh marah dah. Jadi once in a lifetime SPM Biology, do your best. Okay. Kemudian selepas kefahaman kita ada aplikasi. Okay, aplikasi ni kamu boleh applykan apa yang kamu belajar tu dalam situasi yang baru. Situasi yang baru Okay, contohlah macam tahun lepas kan SPM 2019 yang kita belajar adalah tentang pergerakan katak, betul? Katak kan, kamu tahu katak kaki belakang dia besar kan, berotot, panjang untuk menghasilkan daya tujah yang kuat untuk menolak ni katak ke atas dan ke hadapan. Tapi tuk-tuk yang keluar ialah haiwan apa? Keluar haiwan kangaroo pula teacher. Tersasul haiwan arnab. Kangaroo jauh sangat pula sebab bila sebab kalau bagi contoh kangaroo siapa kat sini pernah tengok kangaroo? Kalau pernah tengok pun dalam gambar kan. Biasanya soalan ni dia mesti akur peluang. Apa maksud akur peluang? Pelajar ni mesti kenal lah. Kalau kangaroo ni, kalau yang pergi Australia tu kenal lah. Kalau yang suka tengok National Geographic kenal lah. Tapi takkan ada yang tak kenal dah. Tapi biasanya soalan tu akan akur peluang. Dia boleh dijawab oleh semua pelajar. Tak kira pelajar kat bandar ke, dekat kampung ke, dekat Felda ke, dekat Sabah Sarawak, Kelantan, mesti boleh jawab. So itu kita panggil akur peluang. Okay. Kemudian kita ada analisis. Analisis ni boleh buat hubungan. Contoh macam bezakan kan, yang simple tu bezakan lah. Contoh macam soalan tahun lepas tu dia suruh beza antara mekanisme pernafasan kan Kak Anah kan, kau tak silap lupa dah. Antara belalang dengan katak, betul ke Kak Anah? Dah lupa dah. So itu adalah contoh konstruk untuk analisis. Okey. Kemudian evaluate, penilaian. Yang ni kamu kena buat penilaian. Contoh biasanya biasanya analisis itu dia graf kan? Dia boleh jadi graf boleh Kak Ana atau analisis biasanya graf boleh. Dia ada banyak cara analisis Kak Ana. Macam soalan yang kita untuk siri revisi yang kedua Cikgu Diana kan kita bagi graf, itu analisis. Ya betul Kak Ana. Ada gambar graf. Kemudian pelajar kena analisis daripada gambar graf itu analyze. Dan ada lagi analisis yang biasa seperti bezakan. Itu adalah analisis juga. Bandingkan. Bila bandingkan persamaan dan perbezaan itu juga analisis. Okey, kemudian kita ada penilaian kan. Contoh macam biasanya untuk soalan bab 9 form 4 lah, ini glamour lah, ekosistem terancam kan.
kebaikan dan keburukan, proses penyahutanan, penilaian. Itu adalah aras tinggi sebenarnya tu. Itu soalan aras tinggi anak-anak. Diet. Diet dah. Yes, diet pemakanan kan. Contoh soalan dia bagi gambar menu. Nasi lemak ke susu kan, sayur-sayuran. Dia pun tanya, adakah menu di atas sesuai dengan keperluan Pelajar di asrama. Okay, lepas tu bagi penerangan lah. Cuma kalau macam diet ni Kak Nah kan, dia asalnya dia lebih kepada penerangan kefahaman Kak Nah. Sebab dia cuma menilai tu, yang first dia menilai baik atau buruk. Yang tu. Okay. Lepas tu, tapi biasanya penilaian ni memang glamour lah untuk soalan bab 9 form 4. Tahun lepas tak ada keluar Kak Nah kan? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. So boleh take note lebih sikit lah. Tapi kamu jangan assume yang tak keluar akan keluar. Dan yang dah keluar takkan keluar. Tak keluar. Bio tak boleh macam tu. Yes, biologi bukan macam subjek lain boleh baca, tidak. Tidak So kamu kena kuasai semua topik. Lepas tu kita buat yang terbaik. Jangan risau. InsyaAllah Okey, kemudian kita ada aras paling tinggi iaitu aras sintesis, mencipta. Contoh soalan dia ada soalan bila asal soalan trial SBP lah Kak Nah rasa. Kak Diana. Apa dia? Soalan trial SBP lah Nah rasa. Dia mana? banyak-banyak gambar. Banyak-banyak gambar contoh taman permainan, rekreasi di bandar. Lepas tu gambar air terjun. Kemudian gambar bangunan, rasa panel solar. Nah rasa bangunan ada panel solar. Ada gambar-gambar lain kan? Okey. Jadi kita tanya terangkan peranan kita kata teknologi dalam mengekalkan ekosistem dalam pembangunan yang mapan. Maksudnya itu sintesis anak-anak pelajar aras tinggi tu, paling tinggi tu. Kamu kena hubung kaitkan semua gambar-gambar tu dan kamu keluarkan apa peranan daripada semua gambar-gambar tu. Biasanya kalau gambar-gambar ni kamu kena buat satu persatu. Contoh macam soalan tahun lepas SPM 2019, dia bagi gambar panel solar dan dia bagi gambar satu lagi, gambar apa Kak Nah lupa, tapi ada 2 gambar. So anak-anak calon SPM kamu kena explain tu, jangan gabung. Kena faham soalan tu nak gabung ke nak asing. Dia nak asing. Asing. Cuma itulah kan. Murid ni dia lupakan nak buat kerangka tu. Sebab tu penting. Tadi kan Cikgu Martina sebut mesti buat kerangka. Dapat soalan, kamu jangan kalut nak terus tulis jawapan. Jangan. Ambil masa untuk menulis kerangka. Kerangka untuk contoh macam esei ada 4 esei kan. Tulis kerangka kat tepi dulu. Semua sekali. 6, 7, 8, 9. Lepas tu baru kamu decide yang mana kamu paling banyak point. Takut, katalah kamu terus pilih kan. 2 ni dapat jawab. Tiba-tiba tengah menulis, idea loss. Point hilang. Mula kamu gelabah. Jadi penting untuk buat kerangka bagi setiap soalan dengan cepat. Lepas tu pilih yang mana yang kamu paling banyak point. Sebab walaupun kamu rasa tak ada jawab, bila kamu tulis point, ya Allah punyalah banyak dah berbanding dengan yang boleh jawab tapi tak ada point. Okay, teacher pernah tengok jaga exam anak murid teacher lah. Masa tu SCBI. Wah, bukan main cepat dia buat esei kan. Tiba-tiba dia senyap. Dia tanya dia, kenapa? Dia tanya. Masa tu exam biasa sekolah je. Lost teacher, tak ada idea dah. Masya Allah. Sebab tu pentingnya, macam SCBI kan, kena buat kerangka. Sama juga, bio pun kena buat kerangka. Okay, kita pergi balik. Okay, yang ni benda yang sama jugalah, cuma teacher nak tunjuk kat sini. Contohlah kata tugas, taskwork untuk pengetahuan. Biasa pengetahuan ni label, senaraikan, nyatakan kan. Kalau untuk understanding ni, kefahaman ni biasanya terangkan, macam tu. Okay, lepas tu kalau untuk aplikasi ni solve, selesaikan. Tapi kadang kita guna juga terangkan sebenarnya. Tapi yang ini kita ambil daripada internet tak boleh guna jugalah sebenarnya biasa kalau apply ni terangkan pun ada juga. Cuma kita bagi situasi lah. Situasi keadaan semasa. Ada gambar.
Dan gambar tu pelajar tak biasa tengok. Kalau yang gambar dalam buku teks, itu bukan kebat dah tu. Kena cari gambar yang bukan dalam buku teks. Bukan yang pelajar biasa tengok. Okey, boleh Okey, kita masuk kepada soalan yang kita nak bincangkan pada hari ini lah. Jadi tadi teacher dah bacakan soalan kan? So kita straight kepada jawapan So ini contoh jawapan yang teacher minta anak murid teacher tolong lah untuk jadikan contoh bagi sesi kita pada hari ini. Okey, teacher nak guna pen kejap. Okey. Namakan sirip A dan sirip T So kita ada tadi, dah cakap tadi kan, sirip dorsal. Kemudian kita ada sirip ventral. Alhamdulillah kamu dah dapat 2. 2 daripada 12. Banyak tu. Teruskan menjawab. InsyaAllah markah yang tinggi akan dalam genggaman kamu. Semakin banyak kita jawab, semakin tinggi markah kita dapat untuk setiap soalan, semakin tinggi markah kita akan dapat keseluruhan. Maka semakin tinggi grade kita akan dapat. Tak kira soalan susah bagaimanapun, kamu tak pernah baca ke, tak pernah jawab kan? Buat yang terbaik. Jangan tinggal kosong. Kalau tinggal kosong, confirm markah kamu kosong. Tapi kalau kamu jawab, insya-Allah akan ada rezeki. Akan ada markah. Teacher percaya. Dan kamu juga kena percaya pada diri kamu. Jangan takut. Okey. Kita pergi pada soalan yang kedua. A2. Kalau Kak Nah nak tambah Kak Nah Kak Diana. Okey. Proceed. Okey. Ya. Okey, sekarang terangkan mengapa sirip R adalah penting bagi ikan semasa berenang. So kena patah balik kepada soalan tadi. Okey, tak apa lain. Ingat tadi kan? Sirip R tadi tu apa? Dia juga tukang mouse pula nak patah balik ni. Okey, sirip R tadi adalah sirip dorsal kan? Okey. Oh lupa tadi teacher tak beritahu konstruk kan? Untuk soalan 2A1, konstruk ni adalah konstruk pengetahuan sebab pelajar just recall sahaja. Yang ni kalau yang konstruk pengetahuan ni kamu grab lah markah betul full mark Okey, terangkan mengapa sirip R ni penting bagi ikan semasa berenang. So sekarang ini soalan konstruk mana ni? Kamu nak cakap mengapa sirip R tu penting? Kamu kena tahu dulu kan sirip R tu apa? So ini adalah konstruk kefahaman. Arah tinggi lah sikit tapi tak susah pun kan. Sirip R tadi, dorsal. Kenapa dia penting? Tadi untuk mencegah golekan kan? Untuk kestabilan ikan ketika berenang. Mana contoh? Okey, ni cadangan skema untuk mengelakkan golekan, mengelakkan pesongan, untuk kestabilan, untuk mengurangkan rintangan air. Ada tak pelajar yang jawab untuk mengelakkan golekan dan pesongan? Macam anak-anak murid teacher ni kan, cuba tengok. Tengok jawapan dia sirip R adalah sirip yang tidak berpasangan. Okey, bersama-sama teacher. Tengok dengan cadangan skema. Ada markah tak? Tak ada kan? Oh, masih lagi tak ada. Tak ada. Sirip R mencegah pesongan dan golekan. Okey, so kat sini kita ada P1. Kita tengok dan golekan. Tengok kat mana golekan tu? Juga di P1. So dia hanya repeat P1 sahaja ni. Sebab tu dah kamu kena jawab dengan banyak point. Sayang kat sini. So hanya dapat 1 markah. Okey, untuk kestabilan ikan ketika berenang dan juga untuk mengurangkan rintangan air. Okey, kemudian soalan yang kedua. Kalau tak faham boleh tanya teacher akan jawab. Okey, soalan yang 2B. Terangkan bagaimana otot P dia bertindak semasa pergerakan ikan itu. Teacher nak padam sekejap cuba tengok otot P dalam gambar tadi. Cuba tengok dalam gambar tadi ada tak dia bagi tahu apa itu otot P. Okey, dia tak bagi tahu otot P ni apa. Lepas tu dia tanya bagaimana otot P bertindak. Jadi maksudnya untuk kamu jawab soalan ni, kamu kena tahu dulu otot P tu apa. Baru kamu boleh cerita bagaimana dia bertindak. So ini adalah konstruk kefahaman.
Okey, bagaimana otot P bertindak semasa pergerakan ikan itu? Okey. Jadi otot P ialah myotom. Tindakannya adalah antagonistik ataupun tindakan antagonis. Badan akan membengkok ke kanan dan ke kiri disebabkan otot myotom kanan mengecut dan otot myotom kiri mengendur. Tindakan berulang bagi menghasilkan daya tujah ke hadapan. Kalau kamu tengok kat sini skema agak ringkas kan? Cuba kamu jawab dengan detail, iaitu apabila otot myotom kanan mengecut, otot myotom kiri mengendur kan? So dia akan menyebabkan badan ikan membengkok. Tindakan berulang akan menghasilkan daya tujah ke hadapan. Tetapi cuba kamu tengok dalam cadangan skema ni ada markah untuk P ialah myotom. Tapi sekarang kamu tak boleh assume akan dapat markah. Sebab kalau kamu tengok kepada soalan ni, kita punya kata tugas kita terangkan. So mesti ada fakta, mesti ada huraian. Keyword kita, bagaimana otot P bertindak semasa pergerakan ikan itu. Dia tak tanya pun nama otot ni apa. So dah banyak tahun, dah setahun dua tak ada markah diberikan bila kita bagi nama otot. Tapi tak apa, kamu just tulis ada markah rezeki kamu. Tak ada markah pun tak apa. Okey jawablah, jawab apa yang ditanya. Okey, sekarang bagaimana? Tengok jawapan pelajar ni. Okey, otot P adalah otot myotom. So merujuk kepada skema ni ada markah So kita kamu akan dapat P1. Otot P bertindak secara antagonis. Very good. Ini adalah P2. Otot P mengecut dan mengendur, membolehkan ikan mengibas ekor. Okey, tak ada markah untuk ikan mengibas ekor. Tapi tak apa, kamu just tulis sebab mana tak, ini hanya cadangan skema. Di mana pada peringkat bila mana pemeriksa ni marking paper akan dibincangkan lagi. Apa lagi yang boleh terima jawapan pelajar. So jangan takut. Jangan kamu terikat dengan skema yang telah kamu bincangkan sebelum ni. Contoh kan, pernah tak kamu buat soalan trial sebelum ni? Soalan lebih kurang sama. Tapi skema negeri ni macam ni, skema negeri ni macam ni. So bila SPM kamu gabungkan skema-skema tersebut. Okey, so pelajar ni dapat 2/2. Alhamdulillah. Okey, setakat ni okey tak markah kamu? InsyaAllah okey Okey, kita pergi next kepada soalan seterusnya. Okey, yang ni, okey ni Okey, sirip S, alamak. Conteng, tak apalah tak mengganggu pun kan. Sirip S tercedera seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.3. Apa sirip S ni? Sirip ekor cedera ni. Terangkan bagaimana kecederaan itu mempengaruhi pergerakan ikan tersebut. Sekejap Okey, so bila terangkan, bila kata tugas dia terangkan, maksudnya dia nak fakta bersama huraian. Tengok markah dia 2 ni. So bagilah point takkan nak bagi 2 kan? Mana tahu tak dapat markah pun 2 yang kita bagi tu. So kena bagilah lebih. Okey, keyword dia bagaimana kecederaan itu mempengaruhi pergerakan ikan tersebut. Sekarang masalah pada sirip ekor. So bila ekor ni cedera, maka daya kibasan ekor tu akan berkurang. Apa berlaku? Tadi teacher ajar kan bila kurang ekor mengibas ni, dia akan menyebabkan kurang daya tujah yang terhasil. Jadi ikan ni akan lebih perlahan pergerakan dia. Sukar dia nak berenang. Jadi kamu kena jawab soalan. Kamu jangan bagi statement. Apa contoh statement? Sirip S ialah sirip ekor, noktah. Sirip S penting untuk dikibas untuk membolehkan daya tujah terhasil bagi membolehkan ikan berenang ke depan. Kamu tak jawab soalan. Tak ada markah kat situ tu. Kamu kena jawab soalan bagaimana pergerakan ikan dipengaruhi. Pertama, pergerakan ikan akan menjadi perlahan. Lebih sukar. Kenapa? Kerana ekor tak dapat mengibas dengan mencukupi kan. Ini menyebabkan daya tujah yang terhasil kurang untuk menolak badan ikan tu ke hadapan.
Okey. Jadi ini tadi, ini soalan ini adalah soalan konstruk aplikasi. Sebab kamu belajar tak? Ada belajar ke masa kelas? Kalau ikan ni, sirip ni rosak, koyak, tak ada kan? Cuma cikgu ajar kan? Cikgu ajar bila ekor dikibas, menghasilkan daya tujah yang akan menolak ikan tu bergerak ke hadapan. So dia apply pengetahuan yang cikgu kamu ajar dalam kelas bila mana ekor itu cedera. Itulah soalan aplikasi. Dan kebat. Kenapa dia kebat? Sebab tak pernah ditanya sebelum ni. Dia bukan item yang berulang. Item tu merujuk kepada soalan. Jadi kamu tahu item tu soalan. Konstruk ni yang taksonomi Bloom tu kan, aras tu sederhana, tinggi, rendah. Kalau aras rendah, dia mesti at least 50% calon boleh jawab. Itu baru kita kata aras rendah. Kalau aras sederhana ni, lupa dah 50% ke 60%. Kalau Kak Nah ingat, Kak Nah tolong bantu Kak Nah Kalau aras rendah, how many percent calon boleh jawab? Kalau sederhana, berapa persen? Kalau tinggi, mungkin 20% calon boleh jawab. Kenapa mesti ada 3 aras ni? Aras rendah, sederhana, tinggi. Sebab kita nak mengkelompokkan pelajar sederhana, pelajar cemerlang dan pelajar potensi. Untuk dapat taburan normal tu lah. Untuk dapatkan graf yang taburan normal. Kalau semua A+, tak jadilah. Sekarang Soalan mudah. boleh A+ jadi doktor. Jadi Kalau soalan semua mudah. A+, sekarang penat nak jawab ya. Apa ni buat soalan kan semua A+. Kan? Taklah. Soalan itu dibuat, dia boleh mengkumpulankan pelajar. Dekat kumpulan mana? Baru adil. Soalan yang dibuat mesti adil. Adil, akur peluang, menepati konstruk, aras yang pelbagai. Okey. Kemudian kita bincang jawapan Okey, cadangan skemanya. Okey, cadangan skema. Kita padam kejap padam. Takut mengganggu kamu nak tengok Okey. Okey. Daya libasan ekor kurang. Tak dapat menghasilkan daya tujah ke hadapan. Kalau kamu tengok skema ni tujahan je kan. Kalau boleh biasakan buat daya daya tolakkan, daya tujahan ke hadapan yang mencukupi. Dia memang dipanggil daya libasan lah. Ni skema Kak Nah. Daya libasan Kak Nah. Tapi kalau tengok buku teks mengibas je Kak Nah kan. Ya. Jadi tak apa kalau buat libas tu boleh Kak. Tapi kalau Kak Nah, kalau buku teks mengibas Kak Nah. Buku teks mengibas. So maksud sama je Kak Nah kan? Melibas dan mengibas. Tapi jadi kalau ada dalam buku teks, kira betul lah. Dia mengibas Kak Nah buku teks. Ingat jadi anak-anak murid anak-anak bagi tahu buku teks rujukan utama. Yes. Betul. Buku teks ialah kitab utama kamu. Jadi kalau buku teks dia guna istilah mengibas ekor. Jadi kamu buat mengibas sini mengibas. Boleh terima lah mengibas. Rasa libasan boleh juga Kak. Boleh juga. Okey, so daya libasan berkurang, tidak dapat menghasilkan daya tujah ke hadapan yang mencukupi, pergerakan ikan lebih perlahan, gagal untuk mengemudi, tidak dapat mengawal arah dalam pergerakan kan. Okey, tapi yang penting bila kamu tengok susunan point ni P1, P2, P3 tu maksudnya bila dia ke atas, itu point yang penting tu. Jadi bila kamu jawab, make sure yang garisan ni kan, kamu nampak tak garisan ni, garisan jawapan ni, yang atas ni mesti point yang penting. Kalau kamu nak buat tambahan kan, macam waktu saya cakap kan dengan teacher, kalau macam point yang kamu nak tambah yang mengarut-mengarut tu, letak yang bawah-bawah sini. Tapi biasanya tak mengarut lah. Mungkin ada terkena dengan soalan cuma tak ada markah kan. Make sure yang dekat atas garisan ni yang penting-penting. Okey, kita tengok jawapan pelajar ni. Okey. S adalah sirip ekor, tak ada markah. Kecederaan pada S, yang ni ulang-ulang balik je ulang balik soalan je ni, menyebabkan kurang libasan terhasil. Very good. So kat sini dapat B. Ya? Ya? Oh bukan Okey. Kan ada soalan tadi. Okey, ini menyebabkan kurang daya tujah ke hadapan terhasil. Okey, so ini adalah P2. Okey, perkataan kurang ni wajib
Perkataan kurang ini wajib. Okey, teacher bagi contoh yang mana pelajar tak dapat markah untuk P2. Ayat dia begini. Menyebabkan kurang libasan terhasil untuk daya tujah dihasilkan. Maka bila ayat macam tu, kamu hanya dapat P1 sahaja. Kamu tak dapat P2. Sebab itu hanya statement. Kamu kena bagi tahu ini menyebabkan kurang daya tujah kehadapan terhasil. Perkataan kurang itu wajib. Sebab itulah bila kita jawab soalan, kamu jangan sambungkan satu ayat tu sampai 4 baris. Sebab takut kita kena missing point. Maksudnya tak tertulis benda kurang. Tidak. Okey, lepas tu ikan susah bergerak Okey, kalau kat sini pergerakan ikan lebih perlahan jadi ditengoklah kepada perbincangan pemeriksa lepas tu nak terima ke tak so teacher just tengok kepada skema. Kak Nah nak bagi tak Kak Nah ikan susah bergerak Kak Nah? Kalau Apa kat dia? sini yang ni point ikan susah bergerak ni Kak Nah, nak bagi tak markah untuk P3? Boleh untuk P3 tak? Itulah nak bagi tak Kak Nah? Biasanya tanya Diana. Diana? Kak Diana macam mana Kak Diana nak bagi tak Kak Diana? Sepatutnya Kalau Kak Nah bagi. Bagi. Itulah Kak Nah pemeriksa yang dermawan. Suka pada Kak Nah. Jadi kamu pelajar Kena doa kamu kena biar dapat. kamu kena yang doa dermawan. dapat pemeriksa macam Cikgu Mazinah, masya-Allah. Dia bagi. Ya, jangan dapat pemeriksa yang strict. Masya-Allah. Doa banyak-banyak. Pemeriksa sangat penting. Walaupun sebijak mana kamu, se-ikhlas mana pun kamu sebelum ni, kalau kamu dapat rezeki pemeriksa yang bagaimana, itu juga sebenarnya adalah sedikit juga implikasi implikasi. Jadi doa banyak-banyak dapat pemeriksa yang baik, hati dermawan. Okey, Kak Diana, macam mana Kak Diana nak bagi Kak Diana? Ikan susah bergerak, nak bagi ke untuk P3 ni? Ya. Akak Kak pun Diana bagi tak? Ya? Bagi. Okey. Kak Diana juga pemeriksa yang dermawan. Alhamdulillah. Okey. Nak tanya lah. Ya, Kak Nah. Mungkin. Kalau Kak Nah lah, kalau Kak Nah ngajar, mungkin budak nak tanya, budak tak tertanya, biar cikgu lah ya. Okey, selalunya Kak Nah kan bila tengok soalan ni, terangkan bagaimana kecederaan itu mempengaruhi pergerakan ikan. Ya, Mempengaruhi pergerakan ikan. Itu tugasan soalan yang sebenarnya. Ya, Kak Nah. Jadi kalau Kak Nah terus minta budak bagi tahu. Ya. Apa kecederaan itu mempengaruhi pergerakan itu macam mana dengan pergerakan? Okey. Ya, betul Kak Nah. Lepas tu explain betul Kak Nah. Betul Kak Nah. P3 tu yang akan menjadi P1 sebenarnya. Ya Kak Nah, betul Kak Nah. Tapi dia bergantung kepada cara susunan skema disusun lah Kak Nah. Cara susunan disusun. Tapi semoleknya di kat atas lah Kak Nah kan? Sebab dia sebagai fakta. P3 ni akan jadi P1. Ya, lepas tu barulah kita jawab kenapa. Ya. Di situlah kita menggunakan knowledge kita, fungsi. Fungsi apa ni, ekor tadi kan? Kecederaan pada ekor tu. Okey, macam tadi kan Cikgu Mazinah bagi tahu kan, eloknya begitu Contoh kan soalan tanya pasal terangkan pergerakan ikan kan. So ini adalah fakta fakta. Jadi seeloknya letak atas sekali lah sebagai P1. Tapi tak apalah sebab skema ni susunan macam ni, kita follow je. Yang ni untuk yang 2017. Mudah lah gitu dah. Mudah macam tu anak pelajar Lepas tu baru kamu buat huraian. Lepas tu huraian. Apa point-point dia? Ambil dulu apa yang ditanya tu. Okey, kata kunci dia. Okey, so pelajar ni dapat 1, 2, 3. Okey, so dia dapat max 2 markah. Ni pelajar teacher kalau dia dapat max ni dia bangga. Dia siap kira lagi. Kau berapa max? Aku 3 max dapat. Dia kata. Suka dapat max. Sebab itulah dia macam satu reward kepada usaha kamu. Jadi lepas ni bila dah buka sekolah kan, ada exam kan, exam pertengahan tahun kan. Buat ialah yang terbaik supaya dapat banyak max dapat markah tinggi, dapat A+ insya-Allah Gembirakan hati guru. Cikgu-cikgu tak minta dapat markah maksima, max itu menunjukkan penguasaan knowledge kita tu banyak. Betul. Betul kan Nah? Betul-betul Kak Nah. Sebab tu dia orang bangga Kak Nah. Jadi anak-anak pelajar cikgu-cikgu kan, Kak Nah betul tak Kak Nah? Kita tak harap hadiah apa-apa Kak Nah kan? Kita harapkan cemerlang je. Itu sudah hadiah bagi guru-guru.
Jadi kamu nak buat guru kamu gembira, dapatkan A+. Itu je. Tak perlulah kata nak spend duit banyak-banyak kan. Kalau ada rezeki, kalau tak ada bagilah A+ kat cikgu-cikgu Okey. Okey, banyak conteng. Sekejap ya. Pukul berapa dah Kak Dah pukul 11 dah. Boleh lagi Kak ni? Boleh, boleh. Boleh? Okey, sikit lagi dah. 2C2 lepas tu 2D dah habis dah. Okey. Ini soalan lain dah kan? Okey, soalan 2C2 Ikan itu dapat menyesuaikan diri dengan kecederaannya. Maksudnya yang tadi sirip echo cedera tadi tu dia relate 2C1, 2C2 ni ada kaitan dan terus hidup. Jelaskan bagaimana ikan itu mengatasi masalah tersebut semasa berenang. So ini juga adalah konstruk kefahaman. Ini juga adalah konstruk kefahaman sebab dia apply kepada situasi yang sebenar. Lepas tu kenapa kebat? Sebab tak pernah tanya lagi soalan item ini. Ini unusual. Bukan lazim. Okey, bagaimana? Sekarang cikgu dah ajar kan? Cikgu kamu dah ajar. Kenapa ikan tu boleh bergerak ke hadapan? Disebabkan pengecutan otot mayutum kanan dan kiri kan? Silih berganti. Pembengkokan badan ikan kanan dan kiri. Menghasilkan daya tujah yang menolak ikan ke hadapan. Itu pengetahuan yang kamu ada. Sekarang kamu kena apply. Bagaimana ikan tu nak mengatasi masalah ni semasa berenang? Iaitu dengan meningkatkan pengecutan otot mayutum kanan dan kiri. Bila otot mayutum kanan dan kiri mengecut dengan lebih kerap, maka badan ikan akan membengkok ke kanan dan ke kiri dengan lebih kerap. Ekor ikan akan dilibas dengan lebih cepat. Kan cepat kan ikan dilibas kan. Bila cepat dilibas, daya tujah yang terhasil pun akan bertambah. Itulah cara bagaimana ikan tu mengatasi masalah dia. Dapat tak idea macam mana kamu nak jawab soalan aplikasi kebat? Itu cara dia. Ingat balik apa cikgu ajar. Ini kamu mudah pernah nak gelabah kan? Ui, cikgu tak pernah ajar ni. Takkanlah soalan tu nak tanya benda yang biasa. Soalan bio dia banyak kepada soalan kebat. Bukan bio lah, kimia, fizik and maths pun banyak kepada soalan kebat. So kamu kena apply. Sebab itulah kamu kena jaga kedekatan dengan guru Jangan buat cikgu rasa sedih. Cikgu ni dia tak kisah apa anak murid buat. Cikgu kan hadam je kan Kak Nah Kak Diana, Kak Nah kita kan. Tapi elakkan daripada mencederakan hati cikgu. Soalan ni Nah. Ya Kak Nah. Kita boleh analog lah dah. Macam kita lah. Kalau ada kaki, memang kaki ni untuk berjalan. Tapi kalau tak ada kaki, apa membolehkan kita boleh berjalan? Maknanya kita kena guna tangan. Ya kan betul lah. Juga. Kalau dah ekor dah, macam mana nak tu? Maknanya dia kena ada backup dia, otot tu kena mengecut lebih. Ya betul kan. Boleh nak pelajar macam cikgu mungkin nak beritahu tadi kan. Okey. Jadi cadangan skema dia, otot mayutum akan mengecut dan mengendur dengan lebih kerap. Badan ikan akan bengkok daripada kiri ke kanan lebih kerap. Okey, sirip pectoral dan sirip pelvis mengibas lebih cepat. Sirip ekor akan mengibas lebih cepat. Ekor semualah, semua sirip kan. Untuk menghasilkan lebih tujahan ke arah hadapan. Macam tadi lah Cikgu Mazina cakap tadi tu kan. Dah kaki tak ada, gerak guna tangan. Dah sirip ekor cedera. Sirip pectoral, sirip pelvis mengibas lebih cepat kan. Yang ini termasuk sekali dengan sirip ekor ni Sirip pectoral, sirip pelvis, sirip ekor akan mengibas lebih cepat untuk menghasilkan lebih tujahan ke arah hadapan. Okey, tengok jawapan pelajar ni. Okey, ikan perlu mengecut dan mengendurkan otot mayutum kanan dan kiri dengan lebih cepat. Okey, very good. Ada perkataan lebih. Cepat dia pun dah lebih lah kan. Okey, so dapat P1 supaya ekor dilibas dengan lebih cepat. Okey, good. Ini adalah P3. Ini menyebabkan daya tujah ke hadapan bertambah. Alhamdulillah. Walaupun tak ada perkataan lebih tapi sama je erti dengan bertambah. So akan dapat P4. Pemeriksa tak kejam kalau macam teacher, Cikgu Mazina, Cikgu Roslina, Cikgu Nurdiana kan. Kalau kami tanda anak murid kami kan Kak Nah kan, kita letakkan sesuatu yang adil. Dia marking paper ni dia kena adil. Kalau strict sangat pun tak elok. Kalau
Tak strip pun tak elok. Dia kena adil, letakkan pada tempatnya. Okey. 1, 2, 3, so markah dia 2. Max ni max 2. Okey. Boleh Okey, last kali dah nak habis dah ni. Last kali. Okey. Yang ni lain sikit ni. Yang ni bab lain dia rasa ni. Dia boleh gabung beberapa bab dalam soalan yang sama. Okey, air panas daripada kilang dilepaskan ke dalam sungai. Rajah 2.4 menunjukkan kesan suhu ke atas kepekatan oksigen terlarut di dalam air sungai. Tengok graf. Ini soalan graf yang ini adalah konstruk kefahaman. Kamu kena tahu tentang situasi ni baru boleh jawab kenapa dia menyebabkan ikan tu mati dalam sungai. Okey, tengok graf ni, ini kita ada suhu. MV kita suhu, paksi X untuk MV, so suhu darjah Celsius. Paksi Y untuk RV, kepekatan oksigen terlarut. Kalau kita tengok semakin meningkat suhu, kena baca graf ni, fahamkan graf ni dulu. Bila suhu meningkat, kita tengok kepekatan oksigen terlarut menjadi rendah. Sebab tu bila kita nak buang oksigen dalam air terlarut kan, kita kena boil dia kan, kita kena didihkan dia. Sebab kita nak buang oksigen. Okey, bagaimana situasi ini menyebabkan kematian ikan dalam sungai? So kat sini, boleh tolong mute ya. Siapa Nur Hazwani ke? Tolong mute sayang. Boleh? Okey, terima kasih Nur Hazwani. Okey, suhu tinggi. Apabila suhu semakin tinggi, menyebabkan pencemaran terma. Dekat sini kamu kena hayati kita suka sebut yang selalu Cikgu Mazlina sebut hayati. Hayati jawapan kita. Hayati. Kenapa kena hayati? Ada yang buat suhu panas. Suhu panas betul ke? Suhu panas. Bukan. Suhu tinggi, suhu rendah. Mana ada istilah suhu panas? Air panas betul lah. Hayati jawapan kamu. Bila suhu tinggi, dia akan menyebabkan pencemaran terma. Suhu air sungai bertambah kan? Bila suhu air sungai bertambah, kurang oksigen terlarut dalam air. So bila kurang menyebabkan BOD meningkat. Enzim sebab apa? Sebab bila ikan tu dah mata ikan tu kan, ada banyak bakteria semua, BOD meningkat. Okey, lepas tu bila suhu tinggi juga, suhu bertambah, enzim respirasi juga ternyah asli. Maka kadar respirasi berkurangan. So ini cadangan skema. Kita tengok jawapan pelajar. Okey, ada tak yang jawab ikan mati? Ikan mati. Kenapa tak dapat markah? Kenapa dalam skema tak ada markah? Sebab dalam soalan. Nampak tak soalan ni? Sekejap Nanti kita padam dulu. Ni. Apa-apa yang dalam soalan takkan ada markah dah. So kena hati-hati Okey, apabila suhu meningkat. Samalah dengan P2 kan, suhu air bertambah. Nana. Ya Kak Nah. Ya Kak Nah. Okey, ada chat tu murid tanya apa yang dimaksudkan dengan BOD tolong explain. Oh, okey. BOD BOD ni istilah dia biological oxygen demand. Teacher nak tulis kat sini pun teacher tak tulis sebab keperluan oksigen secara biokimia. Ya, keperluan oksigen secara biokimia. Biological oksigen. Ada dalam chat. Murid-murid boleh chat. Boleh chat Nana. Nak buka macam mana kat chat tu? Sekejap. Okey ni kat chat. Okey, nampak dah. Ada Cikgu Diana dah. Terima kasih Kak Diana. Okey, biochemical oxygen demand. Keperluan oksigen biokimia. Dia macam ni anak-anak pelajar, anak-anak murid dalam air okey, apabila ada tumbuhan akuatik yang mati. Tumbuhan akuatik mati, kita belajar kan, bila ada benda hidup yang mati, maka akan ada bakteria perebutan. Bakteria penguraian dia akan menjalankan proses penguraian kepada bahan organisma hidup yang mati ni. Jadi bakteria ni akan semakin banyak. Semakin banyak. Bila semakin banyak, bakteria ni benda hidup. Organisma hidup. Organisma hidup dia menggunakan oksigen. Menyebabkan BOD dalam air itu akan tinggi. Kenapa tinggi? Kerana bilangan bakteria, bilangan mikroorganisma bertambah. Jadi banyak oksigen digunakan dalam air.
So bila banyak oksigen digunakan dalam air, yang tu yang kita kata BOD tinggi. Boleh ke? Bila BOD tinggi, tahap penggunaan oksigen tinggi dalam air, maka kandungan oksigen terlarut dalam air akan jadi rendah. Menyebabkan haiwan akuatik lain pula yang akan mati. Ikan pula mati. Jelas ke? Jelas ke? Boleh Okay. Mana BOD tinggi menunjukkan kualiti air adalah rendah lah. Air tercemar tinggi Ya. BOD tinggi maksudnya air tu semakin tercemar lah. Kualiti semakin rendah. Kalau BOD rendah, bagus. BOD rendah, bagus. BOD ni penggunaan oksigen dalam air tu. Okey. Okey, kepekatan oksigen terlarut menurun. Okey, so ini akan dapat P3. Penting untuk kamu cakap oksigen terlarut sebab oksigen dalam air ni dilarut dalam air. Sebolehnya kita tak nak pemeriksa boleh takwil jawapan kita. Biar right, betul. Yang salah pun ditulis betul juga. Mana tahu kan rezeki kamu. Okey. Lepas itu BOD dalam sungai meningkat. So itu adalah P4. Okey. Ikan dalam sungai kekurangan oksigen. Biasa yang ni dia merujuk kepada P3 lah kan. Dia sama repeat P3 lah yang ini ni. Menyebabkan ikan mati. So ikan mati ni ini adalah STEM question lah. Dalam pokok soalan ni, dalam pokok soalan sudah ada ikan mati. So tak ada markah lah. So dapat 1, 2, 3, max 2 markah. Alhamdulillah. Jadi teacher rasa dapat tadi 11/12 kalau tak salah teacher lah. Pilihan jawapan 6. Ya Kak? Pilihan jawapan 6 tu tengok Poin yang diterima 6. Ya, ada 6. Mana memberi peluang untuk kita menjawab. Betul Kak Ana. Jadi kamu jangan takut nak jawab. Jangan takut salah. Sebab yang kata salah tu kamu je. Kamu je kata salah. Tapi benar sebenarnya betul. Okey. Jadi habislah Kak Ana. Dah habis dah slide Ana ni. Ada sikit lagi. Ada sikit Kak Ana. Ada. Ada sikit lagi. Okey. Yang ni share pula kan. Teacher pun nak tumpang jugalah pahala untuk dapat masuk bulan Ramadan ni kan. Hadis keutamaan menuntut ilmu. Kadang-kadang kan pernah tak kamu rasa malas nak belajar kan? Kamu kena ingat balik tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ni. Sekarang kamu pelajar. So apa tugas kita? Belajar bersungguh-sungguh. Lepas ni jadi doktor, rawat orang sungguh-sungguh. Jadi pilot, bawa kapal terbang betul-betul. Jangan bagi jatuh. Jadi barang siapa menempuh satu jalan cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju syurga. Contoh macam sekarang kan, pukul 10 pagi kita start kelas kan. Kita percaya ramai lagi yang tidur, betul tak? Macam anak murid kita sendirilah. Buat kelas pukul 11 pagi. Half je yang masuk. Tanya kenapa? Tertidur. Tidur. Tak perasan ada kelas. Tak apa. Tapi lepas ni next time, bangunlah untuk kita mendapatkan ilmu. InsyaAllah jalan kita menuju ke syurga akan dipermudahkan. Okey. Okey, itu je Kak Nah daripada Kak Nah. Okey, terima kasih banyak-banyak Kak Nah, Kak Diana, Kak Ruslina, Kak Ruziah dan semua anak-anak murid sekalian. Teacher harapkan banyaklah manfaat kamu akan dapat. Dan semoga akan berjumpa lagi lah lepas ini Belajar bersungguh-sungguh, insya-Allah A+, straight A+ dalam. Stop sharing Nah. Okey Kak Biar Nah, nampak muka Nah, biar nampak muka Nah. Okey, stop sharing. Okey, dia orang nak tengok. Oh, tadi tak nampak Kak Nah Tadi tak nampak. Okey, jadi Kak Nah sikit lagi Kak Nah jadi teacher harapkan sesi ni bermanfaat lah walaupun tak seberapa daripada teacher. Teacher banyak lagi lah kena menuntut ilmu daripada Otai Bayo Cikgu Mazlina, Cikgu Ruslina, Cikgu Diana, Cikgu Rusia dan Cikgu Bayo lain. Tapi diharapkan adalah yang kamu dapat pada hari ini dan semoga jalan kamu mendapat straight A+. Straight A+ lah, kita target straight A+ lah. Dapat ke tak apa, kita target dulu. Akan menjadi lebih mudah insya-Allah. Jangan putus asa, buat yang terbaik. Konteks kalau teacher suka pegang, don't stop when you are tired, but stop when you are done. Dah habis SPM, rehatlah, tidurlah sepuas-puasnya. Kodok. Daripada Kak Nah.
Okey. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Mardiana. Boleh tak semua on video tu? Kita nak tengoklah anak-anak murid kita ni walaupun kita tak ngajar. Boleh tak? Boleh. Semua tak nak. Okeylah ya. Tak, semua tak nak ya. Sekejap je. Cuba tunjukkan muka masing-masing. Okey. Tunjukkan. Sekarang. Semua tak nak sebab takut kena ambil gambar. Okey. Okey. Okey, alhamdulillah ya. Untuk apa ni? Hazwani kan nak? Hazwani tunjuk. Ada yang tunjuk tu Hazwani. Ada ni. Aina ada ni murid Kana belakang. Dia takut kat cikgu dia. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Mardiana. Jadi kita semua hari ini bila dah kelas yang ketiga, kita nampaklah ya kita mendapat pelbagai input walaupun dalam biologi kita dapat lihat pelbagai input yang boleh awak gunakan implement masa awak belajar nanti masa untuk ulang kaji. Jadi Cikgu Mardiana ya sama juga dengan Cikgu Nordiana dah bagi ya teknik-teknik menjawab sekaligus cara bagaimana ya patut dalam penguasaan konsep dalam biologi. Jadi mudah-mudahan daripada input ini awak akan nampak bio itu lebih mudah untuk skor. Ada lagi yang nak masuk. Hari ini penyertaan murid hari ini tak hanya 64. Mungkin mungkin sebab kita buat pukul 10 dia orang ada kelas. Tetapi alhamdulillah hari ini kita record. Minggu lepas cari butang record tak jumpa. Jadi kita tak record. Jadi kali ni kita record. Jadi kita akan share dalam website MGCK. Dan semua bahan-bahan daripada siri pertama, siri kedua dan siri ketiga hari ini kita ada dalam website MGCK. Dalam tu ada banyak soalan ya kalau nak rujuk. Sekarang kita Cikgu Roslina, Cikgu Diana, Cikgu Ruziah. Cikgu Ruziah tak ada hari ni, dia ada dating dengan doktor. Jadi dalam tu ada banyak. Awak boleh buat rujukan sebab awak masa sangat banyak ya sebab PSA tahun depan. Jadi banyak masa awak boleh guna. Patut dapat semua A+ hari ni. 70 hari ni, 70 dapat. 70 orang dapat A+. InsyaAllah. Amin. Lepas tu untuk kelas kita yang berikutnya ialah hari Khamis. Wow, hari Khamis. Hari Khamis, tolong bubuh dalam chat dalam itu grup. Hari Khamis pada jam mungkin kita buat dalam jam 11.30 atau 12. Yang itu baru kita akan buat live. Kita akan buat live melalui FB dan juga YouTube. Dan setelah itu yang kelas kita yang keempat akan dikendalikan oleh Cikgu Ruziah pula. Dan Cikgu Roslina hari Sabtu. Kita ada sebelum raya ni kita ada 6 kali sebelum raya. InsyaAllah. Okey, dan satu lagi tolong. Jadikan ni mungkin ada cikgu daripada murid bukan daripada Faris ya. Tolong aktifkan grup Telegram belajar bio tu dengan soalan-soalan. Jangan malu. Macam mana nak dapat info kelas ya cikgu? Info kelas. Apa maksud ni? Mustaqim, apa maksud awak ni? Cuba tengok chat. Muhammad Farhad, macam mana nak dapat info kelas ya cikgu? Ada grup ke? Ya, ada grup. Ada grup.
Awak PM pada cikgu. Cikgu akan masukkan dalam grup nah. Ni Muhammad apa ni? Muhammad Farhad. Muhammad Farhad, tolong cakap. Hello. Farhad. Yang pemalu. Okey. Nah, tolong tulis nombor telefon kat Nah. Nah, ni 3 orang kan? Okey, nah ni nombor telefon cikgu. Okey, bentar dah. 013 923 6211. Dan satu lagi Nah, siapa-siapa yang rasa nak buat apa Nah telefon kat Nah? Mardiana telefon kat Nah? Siapa-siapa yang nak top up Nah? Siapa-siapa yang nak top up sebab nak belajar bio lah dah, nak top up boleh Nah contact juga cikgu. Okey. Ada apa dah tak? Okey Nah? Okey Nah, terima kasih Cikgu Roslina, Cikgu Diana dan ya khususnya Cikgu Mardiana yang menghandle mengendalikan kan Nah? Mengendalikan kelas kita hari ni. Okey, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita awak semua dapat A+ dalam biologi. Apa-apa kelemahan kami tolong tulis. Nak baki apa dia cakap. Jangan lupa. Okey, kami terima. Jangan lupa jawab soalan kuis. Ya. Nah, tak clear Nah. Okey. Jangan lupa Nah, 2 perkara dalam grup itu. Ada awak kena isi pendaftaran, Google Form pendaftaran dan satu lagi kuis. Kuis ni tak ramai Nah jawab. Kenapa? Kita ingat nak bagi hadiah ni, nak bagi sijil siapa yang jawab dah dapat markah penuh. Tolong jawab Nah. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey. Kita end Nah. Kita end kelas kita hari ni. Assalamualaikum. Okay. Nah, ada nak yang apa? Ada Nah. Okey, bye-bye. Kita ada dekat Nah. Bye-bye. Boleh masuk dapur.